Dan kita nak lihat jumlah penduduk meningkat di mukim, bandar dan pekan, dan kita lihat kita pun menghadapi negara menua, dan kita nak lihat bagaimana untuk kita iaitu memperkasa dan menjaga kebajikan kesejahteraan penduduk yang semakin meningkat dan penduduk yang semakin menua. Kita mempersilakan tetamu kita iaitu Chai Senti, merupakan pegawai penyelidik kanan Institut Penyelidikan Penuaan Malaysia MyAgeing. Saya nak ucapkan terima kasih Mr. Chai kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Ini adalah data pada tahun 2020 pada waktu pandemik COVID-19, 4 tahun lalu, yang dapat saksikan taburan penduduk di mukim, pekan dan juga bandar. Tak termasuk di Sabah, Sarawak. Kalau kita nak lihat sekarang, peningkatan penduduk semakin banyak, berjuta-juta. Negara pun beberapa tahun lagi akan menghadapi negara menua. Bagaimana persediaan Malaysia terhadap pelan tindakan komprehensif untuk mendepati negara menua pada 2030? Adakah kita masih di peringkat awal? Saya percaya yang paling penting di sini adalah konsep di mukim, bandar dan pekan merupakan sejenis taburan secara geografi atau pecahan daripada daerah, dan tujuannya biasa dalam bidang demografi ia adalah untuk tujuan analisa mengikut persempadanan, pemetaan, usaha pemetaan, supaya kita dapat padankan data ini dengan angkuban-angkuban lain, contohnya dari segi ekonomi, dari segi penyakit, taburan dan sebagainya, supaya kita ada satu angka ataupun our denominator untuk kita buat penelitian sama ada tempat ini semakin menua ataupun keadaan sosioekonomi di tempat ini semakin merosot ataupun semakin membangun atau bertambah ataupun ada migrasi dari kawasan lain. So itu tujuan statistik ini diterbitkan, ya. Dan ia sumbernya daripada data yang sama, iaitu daripada banci 2020, dan penuaan penduduk ini memang sudah dijangkakan akan lebih pesatlah, dan ia sedang berlaku. Jadi untuk persediaan dari kerajaan, saya rasa dari segi data dan polisinya memang dari tahun 1995 kita dah ada datanya, data warga tua negara. Tetapi dengan peredaran masa, dengan berlakunya pandemik COVID, dengan situasi ekonomi negara sekarang, kita perlu pendekatan-pendekatan baru, dan ini masih dipertimbangkan dan dibincangkan, baik dari segi sistem kesihatan negara ataupun sistem perlindungan sosial. Ini semua memerlukan lebih banyak lagi usahalah untuk memperkasakan, ya, kemudahan dan perkhidmatan untuk warga emas dan ahli keluarga mereka. Cakap mengenai warga emas, mungkin di luar sana ramai berpandangan apabila kita sudah usia meningkat, sudah berumur ni kita patut rehat, dan banyak tumpuan diberikan kepada kebajikan warga emas ni. Sedangkan banyak lagi usaha yang boleh dilakukan untuk kita memperkasakan mereka, seperti mencipta produktiviti, menerusi silver economy. Jadi Mr. Chai, bagaimana kita nak wujudkan ekosistem silver economy yang lebih komprehensif dan juga inklusif? Ya, saya rasa baru-baru ini pun pihak kerajaan ada menerusi HRDC pun ada melancarkan program Seniors Back in Action, untuk menggalakkan warga emas ini untuk terus bekerja dan menyumbang. Tetapi kita juga perlu memberi pengiktirafan kepada warga emas yang masih menjalankan peranan dalam keluarga, contohnya menjaga cucu ataupun mereka membawa ahli keluarga, mereka menjaga rumah, mereka banyak benda yang mereka boleh usahakan. Tetapi bagi saya yang paling penting di sini adalah warga emas itu sendiri. Mereka janganlah berasa saya dah bersara, saya tak perlu buat apa-apa lagi, dah duduk kat rumah melopong je. Nak tengok TV pun tak boleh 24 jam, kan. So I think at the end of the day, warga emas kita sendiri perlu aktif, ya, bergiat dalam komuniti. Banyak peluang, ya, baik dari segi pusat aktiviti warga emas, daripada konsep pembelajaran sepanjang hayat, bukan saja pekerjaan tetapi juga aktiviti-aktiviti kesukarelawanan. Dan warga emas ni mereka banyak, ya, outlet dia, ada kelab warga emas, ada kelab kesihatan warga emas, ada pusat aktiviti warga emas. Mereka juga boleh meluangkan masa bukan sahaja di kedai-kedai kopi, ya, tetapi mereka jugalah kumpulan individu yang paling rajin untuk keluar mengundi. So, mereka sepatutnya mempunyai suara dan juga peranan dalam jabatan-jabatan dan juga
ahli jawatan kuasa kemajuan kampung ataupun homeowners association. Banyak cara mereka boleh terlibat dan kita memang sangat alu-alukan dan galakkan sebab apa-apa aktiviti yang warga emas lakukan, dia boleh melambatkan ataupun dia delay the onset of diseases, otak mereka lebih aktif dan mereka boleh menjalankan pelbagai aktiviti dan boleh belajar kemahiran baru, contohnya pakai guna smartphone ataupun internet. Saya rasa tidak ada halangan untuk warga emas ni untuk mempelajari sesuatu yang baru. Ya, mungkin gardening is popular, tetapi mereka juga boleh guna smartphone mereka untuk mempelajari cara-cara nak upload gambar, nak berFacebook. Semua pandai warga emas sekarang ni. Kita jangan underestimate mereka Mereka bukan saja ada blog, mereka mungkin ada Instagram, mereka mungkin ada TikTok. Kita tak tahu. So don't set limitations lah Jangan kita hadkan kepada warga emas ni mereka boleh buat sekian dan sekian. Boleh sambung belajar, boleh buat aktiviti perlawanan, boleh cari kerja. Tetapi kita perlu wujudkan ekosistem menyokong warga emas untuk melakukan aktiviti-aktiviti ini. Terutamanya dalam pengajian warga emas. Saya rasa kita juga ada dasar LHDN, income tax rebate untuk majikan yang mengambil pekerja warga emas. Saya rasa ini semua bentuk-bentuk insentif dari segi dasar perundangan yang diperlukan. Dan kalau kita nak lihat, doktor bercakap mengenai kalau kita lihat warga emas, mak-mak kita termasuk ayah-ayah kita pun dah ada social media, termasuk mak saya pun dah ada TikTok. Mr. Chai, kalau kita nak lihat di bahagian luar bandar pula, pekan-pekan khususnya mereka tidak mendapat akses semudah seperti di kawasan bandar seperti internet dan kita tahu apa pendekatan ataupun dasar dan polisi yang boleh kita lihat untuk mendepani cabaran ini? Ya, rural aging ataupun penuaan di kawasan luar bandar ni memang besar cabaran dia. Sebab Malaysia bukannya kecil juga banyak kawasan yang luas yang perlu dicakupi. Maka dia sebenarnya kita kena fall back kita kena bergantung juga kepada rangkaian sistem kesihatan dan kebajikan yang sedia ada. Kalau kita ada klinik kesihatan, kita ada pejabat daerah ataupun local officers government pejabat kerajaan, maka mereka perlu memainkan peranan yang lebih meluas. Bukan sahaja dari segi kutipan cukai pintu cukai tanah dan sebagainya, tetapi juga perlu memikirkan bahawa situasi di kawasan luar bandar mungkin tak sampai kemudahan-kemudahan seperti pusat jagaan warga emas dan sebagainya. Dan di sinilah peluang-peluang untuk pelbagai jenis inovasi sosial dapat dilakukan. Sebab kita sekarang ni hanya tertumpu kebanyakan usaha di kawasan bandar tentang kemudahan warga emas, penjagaan baik dari segi riadah ataupun penjagaan. Tapi di kawasan luar bandar kita tahu majoriti penduduk kawasan tersebut adalah warga emas. Maka orientasi yang betul perlu dilakukan oleh pihak-pihak kerajaan tempatan dan juga pejabat-pejabat daerah ni. Kalau dia tahu kawasan tu contohnya dalam statistik yang terkini, Sterling ni peratusannya amat tinggi warga emas. Ini patut difahami, fenomena ini patut difahami dan pihak kerajaan tempatan ataupun pejabat daerah ini mereka perlu ambil tahu apa situasi warga emas di kawasan itu sekarang. Adakah kita perlukan lebih banyak perkhidmatan bantuan ke rumah ataupun kita perlukan inisiatif kerjasama antara NGO dengan kerajaan untuk masuk ke kampung. Dulu-dulu kita suruh pelajar buat service learning, adopt a village dan sebagainya. So, usaha inilah yang perlu tingkatkan dan juga kesedaran orang ramai bahawa warga emas ni walaupun sekarang ramai di kawasan bandar sebab Malaysia ni highly urbanized. Kebanyakan warga emas, kebanyakan tempat sekarang kawasan bandar. Tetapi kadar penuaan ataupun peratusan warga emas lebih tinggi di kawasan-kawasan luar bandar kerana orang muda telah keluar bekerja di bandar dan mungkin anak-anak tak ada mereka keluar negara atau mereka ke negeri lain. Dan ini menyukarkan usaha penjagaan dapat dilakukan oleh ahli keluarga sendiri, ahli keluarga terdekat. Dan di sini kalau kita tengok jiran-jiran pun semua tak ada. Warga emas tu dia keluar duduk dengan anak-anak, balik sekali-sekala. So dalam situasi sedemikian seperti apa yang dihadapi oleh ramai penduduk kita di kawasan luar bandar, terutamanya warga emas yang anak-anaknya duduk jauh, kita perlu wujudkan rangkaian sistem yang di mana kita boleh kontak ataupun menghubungi warga emas ini dari semasa ke semasa
memastikan wujudnya perkhidmatan ke rumah. So anak-anak kena rajin sendiri call tanya keadaan mak ayah dan juga dapatkan perkhidmatan. Sekarang mungkin Grab tak masuk kampung sangat, tetapi there is banyak permudahan servis baru. Contohnya di Taiping, dia juga ada perkhidmatan mobile Nama dia Seniora, di mana mereka ramai anak-anak yang duduk luar negara atau negeri lain, dia call pembekal perkhidmatan berkenaan untuk bawa anak-anak, bawa mak ayah dia pergi jumpa doktor ataupun hantar barangan keperluan atau barangan tertentu untuk mak ayah dia. So these are remote service, concierge service lah yang boleh dipertimbangkan tetapi kita perlu peranan NGO dan masyarakat supaya dia capai sampai kepada golongan yang kurang mampu. Itu isu. Itu adalah antara isu yang perlu kita atasi dengan segera. Dan Mr. Chai, kalau berbakikan 2 minit mungkin saya nak tambah, kalau kita lihat antara realiti ataupun situasi di negara serantau seperti di negara China contohnya, kalau kita lihat mengalami penurunan daripada segi penduduk, iaitu penduduk yang berusia lebih banyak daripada anak-anak muda, golongan belia. Jadi kita nak lihat apa yang Malaysia boleh pelajari daripada pengurusan iaitu negara China dalam menghadapi ataupun mengalami negara menua ini, apa yang boleh kita pelajari ataupun contohi dan boleh kita terapkan dalam konteks Malaysia sendiri? Ya, ia menjadi satu kepastian dalam unjuran demografi, populasi negara ini akan menurun. Dia mungkin pada tahun 2070-an, 2060-an, dia semuanya bergantung kepada kadar kesuburan populasi kita. Dan untuk Malaysia sebenarnya komuniti Cina, masyarakat Cina di Malaysia, bilangan jumlah penduduk dia sudah tengah buat U-turn tak sampai 7 juta sekarang, dia semakin menurun. Dan untuk negara-negara seperti China, Jepun, memang populasinya sedang menurun. Jepun sudah 10 tahun saya rasa Korea pun tak lama lagi. Ini kerana perkara yang lumrah lah, saya katakan kalau kadar kesuburan menurun, walaupun life expectation is increasing, dia akan negatif juga population growth satu hari nanti. Dan kita perlu ada persediaan sebab banyak persepsi negara kita, perumahan tak payah takut semua akan meningkat. Tapi kita cuba tengok di negara lain seperti di Jepun, mereka ada banyak masalah abandoned housing. Perumahan yang bukan kata terbengkalai, tetapi mereka tak didiami lagi bila penghuninya meninggal dunia sebab populasi bukan semakin bertambah, dan kalau dia nak beli pun dia nak beli properti baru di kawasan bandar. So dari segi housing, dari segi ekonomi, dari segi sumber manusia, ini semua menuntut perbincangan yang mendalam, cara-cara untuk kita menangani perubahan dari segi demografi. Dan penuaan penduduk hanya satu fenomena sahaja. Lama-kelamaan dia akan berubah pasti lebih ramai warga emas daripada orang muda ataupun kanak-kanak. Dan bila ini berlaku, kita kena ada persediaan dia, kerana situasi ekonomi semasa itu kita dah tak boleh expect akan ada pasaran tenaga buruh yang besar seperti yang berlaku sekarang. Kita pun dah lepas peratusan penduduk umur bekerja semakin menurun. Itu semua hakikat dari segi statistik.